أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Allah Ibrahim AS. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Tak kala ia berkata kepada bapanya, wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu ikutilah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Wahai ayahku,
Janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya. Maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi syaitan dalam neraka. Bapanya menjawab, patutkah engkau bencikan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya, jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku, sudah tentu aku akan melontarmu dengan batu. Dan ingatlah lebih baik engkau tinggalkan daku sepanjang masa. Nabi Ibrahim berkata, selamat tinggallah ayah. Aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosa. Sesungguhnya ia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsannya kepadaku. Dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua, serta apa yang kamu sembah yang lain dari Allah. Dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tidak menjadi hampa dan derhaka seperti kamu. Maka apabila ia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya. Dan kedua-duanya kami jadikan berpangkat Nabi. Dan kami kurniakan kepada mereka dari rahmat kami. Dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Kisah yang kita bacakan pada malam ini, itu kisah yang ketiga, kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah ini, yakni surah Maryam, surah yang ke-19 pada juzuk yang ke-16, pada ayat 41 sehingga ayat 50. Allah memulakan dengan firman-Nya dengan berkata, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Maka ceritakanlah, sebutkan, ingatkan apa yang ada dalam wahyu ini, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi SAW diperintahkan untuk membacakan dan untuk menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Apakah hikmah bila Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan kisah Nabi Allah Ibrahim kepada sekalian penyembah berhala? Maka di antara hikmahnya yang pertama, kata ulama, kerana Nabi Allah Ibrahim AS merupakan ayah kepada segala bangsa Arab, atau disebut sebagai Abul Arab. Bangsa Arab berlangsung daripada susu galur Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi-Nabi yang diutuskan, sama ada daripada Bani Israel ataupun di kalangan Bani Israel Yahudi dan Bani Israel Kristian, bukan di kalangan Arab. Maka semuanya ini daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Dan yang kedua, kerana orang-orang kafir ketika mana Nabi SAW mengajak mereka menyembah Allah yang esa, meninggalkan berhala, meninggalkan tabiat, dan juga hujah serta alasan mereka tentang datuk nenek mereka, nenek moyang mereka. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami tinggalkan kebiasaan apa yang dibuat oleh nenek moyang kami? Seolah-olah dia nak beri satu alasan kononnya kuat. Sebab ini yang kami warisi daripada nenek moyang kami, bagaimana mungkin kami tinggalkan? Ini tradisi. Maka lihatlah Ibrahim bagaimana dia mampu meninggalkan penyembahan berhala. Walaupun agama itu menjadi agama raja Namrus waktu itu, Ibrahim AS dengan bersungguh-sungguh berjaya meninggalkan penyembahan berhala. Maka apa alasan kamu tidak mahu meninggalkan penyembahan berhala? Sedangkan Ibrahim berseorangan mampu meninggalkannya. Dan mampu meninggalkan tradisi nenek moyang. Siapa kata kita tak boleh tinggal tradisi nenek moyang? Apatah lagi yang mungkar. Kemudian yang ketiga, kerana orang-orang musyrik Mekah dan para penyembah berhala, mereka tidak mahu menggunakan dalil, tapi mereka lebih suka menggunakan taklid. Apa itu taklid? Ikut je lah. Maka Ibrahim AS membawa pelbagai dalil
bahawa berhala ini tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Maka itu dalil istidlal. Bagaimana kamu mungkin menyembah berhala yang secara tradisi kamu lihat itu tidak melihat dan tidak mendengar dan tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Bahkan kamu ciptakan dengan tangan-tangan kamu. Kamu tidak ada sandaran untuk menyatakan dia Tuhan. Kamu menamakan berhala-berhala kamu dengan nama-nama yang diberikan oleh bapa, nenek moyang kamu. Tanpa sebarang hujah dan dalil. Maka ini hikmah Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW membacakan kisah Ibrahim. Baik, kalau dahulu dibacakan kisah Isa, dibacakan kisah Nabi Allah Zakaria dan Yahya, maka untuk menunjukkan kelompok yang menolak Nabi Isa dan kelompok yang memperdewakan Nabi Isa, ini satu kelompok yang mensyirikkan Allah. Dan satu lagi kelompok ialah menyembah berhala, dan yang menyembah berhala lebih teruk daripada kelompok yang pertama. Kerana kelompok Kristian walaupun mereka menyekutukan Allah dengan mempertuhankan Nabi Isa dari satu sudut, tapi mereka masih percaya kepada asas-asas ketuhanan. Mereka masih percaya kepada Allah yang berkuasa dan Allah yang menciptakan. Tapi mereka mengadakan sekutu yang hidup, itu Nabi Isa. Manakala penyembah berhala pula, mereka mengadakan sekutu yang mati, yakni berhala. Sekutu yang beku. Ini lagi bodoh. Yang pertama dah bodoh. Yang kedua lagi bengak. Kerana menjadikan sekutu Allah di kalangan yang tidak bernyawa langsung. Yang tidak bergerak langsung. Namanya berhala. Ya, kedua-dua ini Allah Ta'ala nak ceritakan kelompok yang salah, yang menyekutukan Allah. Cuma kelompok pertama menyekutukan Allah dengan benda yang hidup, Nabi Isa AS. Dan kelompok yang kedua ialah menyekutukan Allah dengan benda yang mati, jamadat, berhala-berhala. Maka Allah ceritakan bagaimana kehebatan Nabi Allah Ibrahim berdakwah. Dengan sifat kelembutan dan kasih sayang, khususnya kepada ayahnya. Kerana kalau kita lihat ayat ini, kisah Ibrahim berdakwah pada ayahnya. Kenapa dia buat kisah dakwah Ibrahim kepada ayahnya? Dan lihat bagaimana kelembutan budi bicara Ibrahim kepada ayahnya. Dan bagaimana respon keras ayahnya kepadanya. Namun Ibrahim tetap berlembut kepada ayahnya sebagai hiburan kepada Rasulullah terhadap bapa saudaranya Abu Lahab. Yang kutuk macam-macam. Ya, terasa Nabi Muhammad SAW, ini bapa saudara dia. Kutuk anak saudara dia. Ini bapa saudaranya pernah menyayangi dia. Bahkan bapa saudara yang pernah memerdekakan hamba kerana gembira kelahirannya. Bahkan pernah menyembelih puluhan unta kerana bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang memerdekakan Suwaibah Abu Lahab. Yang menyambut kegembiraan kelahiran Rasulullah dengan menyembelih unta dan diberi makan fakir miskin, Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini disayang kepada ayah Rasulullah, Abdullah. Ni sayang pada ayahnya Abdullah, pak saudara rapat. Abu Lahab ni bukan pak saudara yang kita katakan tak rapat. Dia rapat dengan Nabi SAW. Rapat tak rapat, bila diberitahu Rasulullah lahir, dia amat gembira, excited. Berbanding pak saudara lain. Maka tiba-tiba Abu Lahab yang disayangi, yang menyayanginya, menyebut perkataan-perkataan buruk pada Rasulullah. Mencelakakan Rasulullah. Membohongi Nabi SAW. Yang mendustakan Rasulullah. Maka datang ayat ini mengembirakan Rasulullah. Wahai Muhammad, itu pak saudara. Ini Ibrahim ayah dia. Ayah dia maki amung dia. Lagi teruk, ayah. Kebiasaan mana ayah nak maki anak? Tapi Allah beri gambaran dan Allah berikan cerita ini sebagai satu hiburan pada Nabi SAW. Dan bagaimana ketabang Ibrahim berdakwah. Lihat kata Allah. Idh qala li abi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ini ayahnya Azar. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang. Perkataan abati, iaitu kalimah ataf ataupun kalimah menunjukkan kasih sayang. Abati, wahai ayahku yang tercinta. Kalau panggil anak pula disebut ya bunai, wahai anak yang ku sayang. Maka kata Ibrahim dengan bahasa lembut, walaupun ayahnya ni syirik, penyembah berhala dan pencipta berhala yang membekalkan berhala ke istana Numrus. Namun Ibrahim dalam berdakwah kepada ayahnya,
Kerana ayah dia ada hak dia yang perlu dihormati oleh seorang anak. Supaya anak-anak tahu macam mana pun ayah tu dibuat kemungkar, kelembutan berbicara dengan ayah tidak pernah gugur. Walau teruk ayah macam mana, ayah tak semayang, ayah pakai seluar pendek, ayah berjudi, kelembutan dalam berbicara dengan ayah itu tak pernah hilang. Ini yang dibuat oleh ayah Ibrahim lagi teruk, syirik. Tapi tetap Ibrahim memanggilnya dengan nama kasih sayang, wahai ayahku. Kerana kemuliaan seorang ayah. Dia tak jadi kalau ayah kita benci, kita pun panggil nama dia. Jom, sini jom. Jom panggil. Lupa nak panggil ayah, abah. Tak, dia ayah kita. Kalau setengah kita diuji, misal kata, ayah yang teruk, yang tak bertanggungjawab, ibu buang dia masa lahir, bukan tak pernah menafkahi dia, misal kata, maka tetap dia kena panggil ayahnya dengan kata-kata kasih sayang, wahai ayahku. Haram memanggil ayah dengan namanya. Dan haram memanggil ayah dengan nama yang menyakitinya. Atau apa pun sebab. Kita panggil orang tua tak guna ni, kita panggil ayah kita ni. Nak marah ke ayah sebab tak semayang, sebab ayah ni misal kata berjudi ke, dia kata ni jenis orang tua tak guna ni. Haram kita menyakiti ayah. Sebab itu Ibrahim tak pernah mengurangkan panggilan kasih sayang pada ayahnya. Di sebalik syirik, dosa paling besar yang tidak terampun. Tapi lihat uslub yang Allah rakamkan dalam Quran. Dan apa yang Allah rakamkan ini menunjukkan satu perintah. Wahai ayahku, la ta'bud, ya abati lima ta'bud. Wahai ayah, kenapalah ayah sembah ma la yasma', apa yang tidak mendengar, wala yubsir, apa yang tidak melihat, wala yughni anka syai'a, yang tidak memberi manfaat. Ibrahim AS menyebut istidlal, dalil kenapa tak boleh sembah berhala, ada 3 sebab. Kerana berhala ini tidak mendengar. Sebab bila seorang melakukan sembahyang, upacara sembahyang atau solat, ialah upacara ataupun kita sebut satu pengaduan pada Allah. Atau satu pujian pada Allah. Bagaimana kamu memuji Tuhan yang tidak mendengar? Bagaimana kamu nak memuji Tuhan yang tidak boleh mendengar sama sekali? Maka apa yang kamu buat ibadat itu ibadat yang sia-sia. Ini berhala tidak mendengar. Walaupun kamu buat telinga dia besar gajah pun, dia patung tidak mendengar. Sejak bila pula patung mendengar? Patung tak mendengar. Kemudian Ibrahim menyebut dalil yang kedua, wala yubsir, tak melihat. Walau mata dia besar, tapi dia tak boleh melihat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kamu nampak mereka seperti melihatmu, tapi dia tak melihatmu. Kadang kalau kita tengok patung tu kan macam tengok kita, tapi dia tak tengok kita. Dia tak mampu melihat. Kerana mata yang dibuat itu bukan panca indera. Itu cuma lakaran. Kemudian Ibrahim menyebut sebab yang ketiga, wala yughni anka syai'a. Dan dia tidak memberi apa pun faedah. Tidak mendatangkan apa pun kebaikan kepada kamu, tidak mendatangkan apa pun faedah kepada kamu. Langsung tidak menghalang mudarat daripada menimpa kamu. Maka ini patung. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, dia panggil lagi. Inni qad ja'ani minal ilm. Saya ni telah datang kepada saya ilmu. Ma lam ya'tika, apa yang tidak diketahui olehmu. Ya Ibrahim AS kata, dia tak kata ayah, saya ni pandai pada ayah. Dia kata, wahai ayah, saya ni ada satu ilmu yang tak sampai pada ayah. Dia tak kata ayah, saya ada ilmu yang ayah jahil, ayah bodoh. Atau dipanggil ayah ya Abu Jahal, wahai ayah yang jahil. Tapi dikata pada ayahnya, wahai ayahku, saya ni dapat satu ilmu apa yang tak sampai pada ayah. Maka saya menyampaikan. Tetapi beza orang yang bodoh dengan orang yang tidak sampai ilmu. Tak sampai. Orang tak sampai ilmu dengan makna bila dia tahu dia okey lah. Ni saya dia nak berita satu benda. Saya dapat tahu benda ni dulu. Saya nak beritahu pada tuan-tuan. Maka tidak tercela bila kita tidak tahu suatu ilmu yang belum sampai pada kita. Kan ada orang mungkin tahu dulu pada kita. Ni pembaca berita, dia tahu dulu berita pada kita. Dia pun bacalah berita, kita pun dengar. Lalu kita pun tahu. Maka Ibrahim guna uslub ayat. Wahai ayah, saya dapat satu ilmu yang belum sampai pada ayah. Saya nak beritahu pada ayah. Tanpa dia mengatakan ayahnya jahil, tak pandai, tak sebut begitu. Sebagaimana haram kita memanggil ayah kita dengan nama menyakiti dia, demikian juga haram kita meletakkan gelarang yang merendahkan dia. Tak boleh seorang anak
meletakkan gelaran yang merendahkan ayah. Panggil nama tak boleh menyakitkan dia. Jadi kalau sekali nama ayah kita tu Abdullah, kita panggil Dolah, panggil ayah kita. Haram. Kena panggil wahai ayah. Wahai abah. Dan demikian juga haram meletakkan gelaran. Si jahil, si bodoh, si pekak, misal kata. Diharamkan. Lihat bagaimana Ibrahim tak pernah menghilangkan gelaran terpuji wahai ayahku. Semua anak-anak tahu hak ayah ni besar. Macam mana pun ayah tu ada kekurangan banyak pada pandangan seorang anak. Tetapi hak untuk dipanggil ayah tidak pernah berkurangan. Maka kekal kita panggil dia wahai ayahku. Bukan dipanggil dengan kasih sayang. Bukan panggil dengan nak marah. Ayah sini. Kasih sayang ayah, abah dan sebagainya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Ikut aku nak tunjuk kamu jalan yang lurus. Jalan yang sebenar, jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Kerana semua orang bila mereka beribadat, mereka nak bahagia. Ni kalau kita tanya yang sembah berhala sebab apa? Sebab nak bahagia lah. Jangan datang mudarat pada dia, biar rezeki murah. Maka aku nak tunjuk jalan bahagia sebenar. Bukan jalan bahagia sebenar sembah berhala. Menyembah Allah jalan bahagia. Jalan ketenangan sebenar menyembah Allah. Jalan kekuatan sebenar menyembah Allah. Jalan petunjuk sebenar menyembah Allah. Jalan cahaya sebenar menyembah Allah. Semua benda yang kita nak dalam hidup ialah dengan menyembah Allah. Nak rezeki, kita nak rasa tenang, kita nak rasa kuat, kita nak rasa dibantu, kita nak biar hilang kebimbangan, ketakutan, maka jalannya ialah menyembah Allah. Kerana mereka yang menyembah berhala, itu yang mereka nak cari. Dan mereka tak akan jumpa. Kerana berhala, sebagian disebut, tidak memberi manfaat. Kemudian kata Ibrahim lagi, Ya abati, wahai ayah yang tercinta, la ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Ayah dia sembah berhala, Ibrahim kata sembah syaitan. Kenapa? Kerana yang mendorong manusia menyembah berhala itu syaitan. Dan siapa pun sebenarnya menyembah berhala, dia menyembah syaitan. Sebab itu kita baca sejarah berhala macam mana. Asalnya, ada orang-orang soleh yang diingati, yang disayangi, yang dicintai. Lalu mereka merindui, lalu mereka membina patung. Dia letak dekat kelab. Tempat mereka berkumpul. Lalu mereka mula berbicara, ini orang baik dulu, ini orang soleh dulu, ini orang pemurah, ini orang taat pada Allah. Maka generasi bertukar. Maka sebagian mereka tak cukup duduk kat situ. Lalu mereka berkata, boleh tak kami buat patung yang sama di rumah kami? Sebab kadang-kadang tak sempat nak lepak. Jadi kat rumah kami pun dapat tengok patung orang-orang soleh ini. Lalu mereka mula buat di rumah-rumah. Maka generasi mula berubah. Generasi yang berikutnya mula tidak tahu kenapa patung ini dibuat. Lalu syaitan bersembunyi di belakang patung lalu berkata, wahai fulan bin fulan, nenek, kamu telah menyembah patung ini. Dia Tuhan. Maka sembahlah dia. Lalu mereka menurutinya dengan menyembah berhala. Syaitan berbicara di belakang berhala. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim mengingatkan kembali punca seorang itu syirik pada Allah ialah syaitan. Syaitan kata Nabi SAW bila dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Perkara pertama, dia duduk di pintu Islam. Menjadikan anak-anak Adam ini syirik pada Allah. Yang kedua, dia duduk pada pintu jihad. Jangan berperang untuk mempertahankan Islam. Kemudian dia duduk di pintu solat. Jangan solat. Dia duduk pintu sedekah. Jangan sedekah. Dia duduk la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia duduk semua jalan-jalan yang menyuruh ke arah jalan yang betul. Kebaikan-kebaikan yang diredai, yang disuruh supaya manusia tak buat. Tapi yang pertama, dia duduk dalam bab agama. Mensyirikkan. Sebab itu disebut dalam hadis yang sahih. Di mana hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah menjadikan hamba-hambaku semuanya bersih dari syirik. Fajtalathum syaitin. Lalu syaitan menggoda dan menghasut mereka sehingga mereka syirik pada Allah. Maka patung cuma alat untuk syaitan menjadikan manusia sekutukan Allah. Sebab itu Islam mengharamkan alat ini. Diharamkan kita membuat patung. Diharamkan kita simpan patung. Diharamkan kita bina patung ataupun letak mana-mana patung atas nama apa pun.
atas nama misal kata seni ke, atas nama cuma nak nampak lawa indah, buat patung lilin. Maka kita pun tak digalakkan pergi tempat macam ni. Kadang-kadang kita pergi ke ICT Shah Alam. Masuk ni, dia ada satu muzium patung lilin. Maka dibina patung-patung tokoh-tokoh. Kita pun pergi bayar. Ini yang kita bayar tu, Tuhan tanya tu. Yang kita duduk tengok patung tu. Kenapa tengok patung? Patung lilin, saat seni. Pergi muzium kat UK pun sama. Sekian negara. Kata ni perbuatan yang diharamkan. Islam mengharamkan. Kita duduk bergambar berseronok, bayar tiket pula. Itu duit-duit belanja yang Tuhan tanya belakang tu. Yang kamu nak tengok patung tu kenapa? Comel, sak lawa. Ini dia syirik, punca syirik pada Allah. Alat-alat ini yang syaitan gunakan. Dalam hari ini cenderung kembali manusia mematungkan manusia. Mematungkan manusia atas nama jasa dia, selebritinya, terkenalnya. Lama kelamaan kembali manusia menyembahnya. Itu di India, dia buat patung Donald Trump disembah. Donald Trump kalah punya hari dia pun nangis, Tuhan dia. Tuhan dia kalah, disembah. Bahkan ada beberapa buah negara di Amerika Selatan, mana-mana pemimpin yang mereka kagumi, mereka buat patung. Di Argentina, ada agama Maradona. Kau tak kenal Maradona? Buat olok-olok tak kenal. Ni pemain bola. Dia buat patung disembah. Sehingga ada satu gereja disebut gereja yang menyembah patung Maradona. Lihat bagaimana manusia. Syaitan dengan mudah menggunakan alat tu, kan itu kelemahan manusia. Bukan di kalangan Bani Israel yang menyembah patung. Walaupun mereka ditindas oleh Fir'aun, mereka menyembah patung macam Fir'aun menyembah. Itu bila Nabi Musa selamatkan, mereka tetap nak sembah patung juga. Akhirnya buat patung anak lembu. Ini alat syaitan. Alat ini berjaya menyesatkan ramai orang. Sebab itu kita, Islam satu-satunya agama yang paling jauh daripada berhala dan segala unsur kepatungan. Sebab itu Nabi SAW menyatakan orang yang buat patung paling berat azabnya akhirat kelak. Walau dia tak sembah. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat kelak ialah musawwirun. Apa itu maksud musawwirun? Yang membina patung. Maka disebut dalam hadis yang lain, Allah memerintahkan dia meniup roh. Memberikan rohnya kepada patung tadi supaya hidup. Satu perintah yang mustahil. Menunjukkan ia suatu celaan Allah Ta'ala pada yang membina patung. Lepas tu kita pun tuan-tuan tak adalah beli patung hias kat rumah. Tak, anak kita tak apa. Yang kita sebut domyah. Anak-anak kita main patung tak apa. Tapi bila anak dah besar, jangan main lagi. Jangan mak dia pun tumpang sekaki. Akhirnya buat almari lawa-lawa, susung patung. Susung, simpan. Nanti kakak dah besar ni kenangan kakak main dengan sekian-sekian. Maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Islam jauh daripada agama atau jauh daripada pengaruh patung tadi. Sebab tu kita patung-patung ni kita tak bergambar kat dia. Kita tak masuk tempat-tempat patung-patung ni, tak payah masuk. Tak ada, kita namakan tak ada kepentingannya. Ni yang kita belanja duit ni masalah kita ni. Perbelanjaan yang membazir. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ibrahim kata, wahai ayah, syaitan ni kerjanya derhaka pada Allah yang pemurah. Maka kenapa disebut derhaka pada Ar-Rahman? Tidak disebut kepada derhaka pada Allah. Itu nak sebut sifat Allah. Di sebalik yang sekutukan Allah, derhaka Allah, tetap Allah beri nikmat. Itu Ar-Rahman. Kata Allah, macam mana pun manusia ni leka, lalai, bukan membangkang perintah Allah. Sifat Ar-Rahman kepada makhluknya tidak pernah berkurangan. Allah bagi rezeki. Allah bagi kesihatan. Maka orang yang derhaka kepada yang pemurah, dia akan mendapat balasan yang teruk. Sebab itu disebut bahawa takutlah kemarahan orang yang baik. Kita biasa dengar orang jahat marah. Kita jangan dengar orang baik marah. Tapi kena ingat orang baik kalau marah lebih dahsyat pada orang jahat kalau marah. Kedahsyatan dia. Kalau dia nak marah. Mereka ni marah dah habis tenaga dah. Kadang orang baik ditahan kemarahan. Tapi bila dia marah, takutlah kemarahannya. Kerana kemarahannya jauh lebih bahaya. Allah beri nikmat macam-macam, takutlah kemarahan Allah. Kenapa bila Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak terima lagi alasan dan segala minta maaf.
La ta'tadhiru, jangan lagi kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Kamu telah kufur sesudah iman kamu, rasakan azab disebabkan kekufuran kamu. Kata Allah, la ta'tadhiru, tak payah nak minta maaf lah. Tak payah. Tuhan tak akan maafkan. Sebab itu syirik Tuhan tak maafkan. Berilah alasan beribu alasan, Tuhan tak terima satu. Saya ikut orang tu syirik, sebab tu saya syirik, orang tu paksa, Tuhan tak akan terima. Kemudian kata Allah, ya abati, Ibrahim berkata, hai ayah yang tersayang, inni akhafu, aku bimbang. Ayyamassaka, kamu akan terkena azabun minar rahman, azab daripada Tuhan yang pemurah. Fatakuna lisyaitani waliya, maka kelak kamu dalam neraka bersama syaitan sebagai teman. Tuan-tuan, orang yang bersama syaitan dalam neraka sebagai teman, ini teruk azabnya. Ada orang masuk neraka, syaitan tak temang dia. Ada yang masuk neraka, syaitan temang dia. Yang mensyirikkan Allah, syaitan temang dia. Sebab kita lihat dalam Islam, bagaimana kita diajar, jangan ikut syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita dilarang makan tangan kiri sebab ikut syaitan. Maka Allah marah. Bahkan kita juga dilarang untuk berada dalam keadaan terasing daripada orang. Kita dalam sah kena rapat-rapat. Jangan syaitan masuk. Kita menuntut ilmu pun biar rapat-rapat. Jangan jauh-jauh. Nanti syaitan masuk. Semua rapat. Kerana syaitan akan ganggu. Sah, kata Rasulullah, aku melihat syaitan sedang menyelit antara sah kamu. Sebab tak rapat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Syaitan, dia umpama serigala. Dia akan makan kambing yang bersendirian. Tuan-tuan tengok singa baik, serigala baik. Ketika mana dia melihat kawanan lembu, kerbau yang banyak, dia tak akan makan kawanan yang hampir. Dia tengok siapa yang ketinggalan. Siapa yang jauh-jauh tu, syaitan datang. Itu kita rapat. Masa kita solat, kita rapat. Kita kuliah pun biar rapat-rapat. Jangan jauh-jauh, syaitan ada. Duduk jauh-jauh tertidur seorang-seorang. Tak ada orang. Syaitan rapat. Kita pun mungkin buat kerja lain. Tak dengar kuliah pula. Fokus ke benda lain. Jadi berkhayalkan lain. Sebab itu kita nak rapat. Jangan biarkan syaitan menguasai majlis kita. Menguasai hidup kita. Cara berpakaian kita. Semua benda. Jangan. Dan paling buruk bila syaitan menjadi teman kita. Dan lebih teruk daripada itu, dia teman dalam neraka. Itu lagi teruk lagi lah. Yang teman kat dunia pun teruk. Ini kan pula teman dalam neraka. Qala, lalu ayah Ibrahim berkata, araghibun anta, kamu benci ke, wahai Ibrahim, an alihati pada Tuhan-Tuhanku. La illam tantahi, kalau kamu tak berhenti daripada bercakap tentang Tuhanku. Walau Ibrahim tak kata apa pun pada Tuhan dia. Pada berhala. Dia semua menyebut dalil. Istidlal. Dia bukan menghina Tuhan. Dia tak kata patung ni dia maki hamu, tak ada. Bahkan kita dalam Islam, dia larang kita maki hamu patung. Kita dalam nak tegur orang menyembah berhala, kita tak boleh maki hamu patung dia. Sebab dia akan maki hamu Tuhan kita. Jangan. Tapi kita beritahu istidlal dalil. Kenapa sembah yang tak boleh bercakap? Yang tak boleh melihat, yang tak boleh beri manfaat. Apakah itu penghinaan? Ataupun itu adalah dalil? Penghinaan lain. Lainlah kalau Nabi Ibrahim kata patung ni adalah cacat, buta, patung ni adalah botak, perut buncit. Dia tak kata apa. Dia refer kepada hakikat kamu mengadu pada patung itu tidak ada. Tak mendengar, tak melihat. Kita kalau nak mengadu, kita mengadu pada orang dengar. Kita mengadu pada orang boleh tengok. Kalau orang tak ada panca indera ni, kita nak mengadu apa? Mana ada orang mengadu pada orang buta? Mana ada mengadu pada orang pekak? Tak mungkin. Maka Ibrahim menyebut dalil bukan menyebut penghinaan. Tapi ayahnya marah. La illam tantahi la arjumanna. Kalau kamu tak berhenti menyebut tentang Tuhanku, patungku, akan kurejam kamu. Ni patung ni dibuat dengan batu-batu. Ni batu-batu yang belum bina patung, aku baling batu ni. Kata ayah dia. Yang batu yang nak buat patung tu, baling. Dia nak baling patung, teruk sangat baling Tuhan. Maka baling batu-batu yang nak buat Tuhan tu, aku baling kepada kamu. La arjumannak, aku rejam kamu dengan batu. Wahjurni malia, jangan peduli aku, kata ayah dia. Uhjurni, tinggalkan aku. Malia, jauh-jauh. Dengan kata lain, kamu tak suka, kamu berambus. Ayatnya. Tak suka tak hidup sini. Uhjurni malia, berambus.
Lalu apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Moga Allah beri keselamatan padamu wahai ayahku. Moga Allah beri petunjuk padamu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Akan kumohon keampunan buatmu daripada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyah. Tuhan itu sayang aku, kata Ibrahim. Hafiyah dekat dengan aku. Lihat Nabi Allah Ibrahim menggunakan kemustajaban doa untuk mendoakan ayah. Sebab itu kita tuan-tuan, bila kita dapati kita ada kemustajaban doa, yang paling berhak dapat doa kita ibu ayah kita. Yang paling berhak. Jangan kita dulu, ayah kita dulu, mak ayah kita. Maknanya, kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, duduk tempat-tempat mustajab, pertama-tama doa pada mak ayah. Doa pada mak ayah. Ni mustajab hak kita belakang minta. Minta jodoh, minta rezeki, minta pangkat, minta sihat. Kita. Ayah minta apa ayah? Ayah dia minta sendiri lah ya. Dia ketajaman doa disebabkan kita meletakkan dalam doa tadi ada mak ayah. Doa tu menjadi tajam. Menjadi mustajab dan kuat. Lihat Ibrahim kata doa ni, sebab Allah rapat dengan aku dekat rapat dengan Allah, akan kudoakan pada Allah. Wa a'tazilukum, aku akan menjauhi kamu. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Wad'u rabbi, dan aku akan berdoa. Wa ad'u rabbi, berdoa kepada Allah. Asa semoga alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyah, semoga doaku tidak tertolak. Dia kaedah, kalau kita tak mampu lagi mencegah kemungkaran, kita kena tinggalkan kemungkaran. Itu kaedah. Ketika mana Ibrahim tidak mampu lagi mencegah kemungkaran kerana ayahnya beri amaran. Kau sebut lagi aku kejam. Dia tak mungkin mengambil sikap lawang ayah. Takkanlah ayah kejam dia pun nak baling balik batu ke ayah dia. Tak boleh. Ayah ni saya dah kata teruk macam mana pun dia, kita cakap kasar pun tak boleh, jauh sekali nak pukul dia. Kita nak pukul ayah sebab dia buat benda mungkar, sebab kita belasah dia. Jangan. Sebab tu anak ni kalau mak ayah bergaduh, kita jangan campur. Kalau nak campur cuma leraikan, bukan tukang hempuk kepala ayah sekali. Sebab saya sokong mak saya, teruk ayah saya ni. Dia pukul mak tu, saya pun hempuk dia kursi. Tak, kamu tu tak ada haka. Sebab ini, tuan-tuan macam kita sebut referee dalam sukan tinju, dia pun tak hempuk peninju tu. Padahal tak ada hubungan apa-apa, dia cuma referee. Dia cuma leraikan dah. Kita pula kalau mak ayah gaduh, kita dah sebut saya jangan jadi penyokong mak ayah. Nak sokong-sokong dalam hati, jangan terang-terang tunjuk kita sokong ayah. Kita sokong mak, jangan. Kerana sokong siapa pun kita dah haka. Dah haka pada salah seorang. Dan bila mereka bergaduh pula, kita leraikan. Bukan kita yang tambah racun. Jadi anak toksik. Tambah racun. Bela ayah kita, tampar mak kita. Bela mak kita, pukul ayah kita. Ini dah haka. Kita dah sebut kalau satu pasangan tu bercerai, haram ibu atau ayah memburukkan pasangan masing-masing depan anak. Supaya anak dia jadi derhaka. Kita takkan nak suruh anak kita jadi derhaka. Yang suami isteri dia bercerai, biarlah itu dia tak sepahaman, dah jodoh kat situ, habis cerita lah. Anak tadi jangan jadikan dia bahan api neraka. Dengan si ayah aja jangan dengar cakap mak kau tu. Mak kau tu perempuan tak guna. Si mak pula bercakap, ayah kau jangan, tu kaki betina. Duk badi kutuk ayah, merendahkan. Tentang anak ni, kita kalau berpandangan rendah pada ayah pun itu alamat derhaka. Jangan kata kata-kata kita atau perbuatan kita. Seperti Ibrahim AS tak mengambil sikap, tak apalah kau rejang aku, baling batu balik. Ibrahim mengambil sikap lagi lah. Kita kalau tak boleh nak tegur, sama ada kita bersama lalu tegur tak berhenti, atau kita memang dah tak boleh tegur kerana sebab-sebab tertentu, kita perlu menjauhinya. Kena jauh supaya kemurkaan Allah tak kena pada kita. Jangan jadi macam pendeta Bani Israel. Waktu mereka tegur, orang ni tak layan, mereka pun duduk sekali. Akhirnya mereka pun buat macam orang tu buat. Dan mereka dia kena laknat macam orang tu kena laknat. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan tentang kelompok yang asalnya mencegah. Kanu yatanahawna am munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alu. Dulu mereka cegah kemungkaran. Kerana orang ni tak peduli dengan kemungkaran yang dicegah, mereka pun duduk sekali tunggu kat situ. Last sekali mereka pun terpesona dengan kemungkaran, mereka pun buat sekali. Kita tuan-tuan tak boleh cegah kemungkaran, maka lari. Ibrahim AS lari ke mana? Lari ke Syam. Lari ke Baitul Maqdis. Kejadian ni berlaku kat mana? Dekat Iraq. Dalam tamadun Babylon. Namrus, pemerintah Babylon.
Maka Ibrahim meninggalkan ayahnya dan patung yang disembah oleh ayahnya sambil terus berdoa kepada ayahnya. Moga doanya tidak tertolak. Falamma tazalahu, dan ketika mana Ibrahim meninggalkan ayahnya dan meninggalkan pada penyembah berhalanya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan berhala-berhala yang disembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq, di tempat di mana Ibrahim melarikan diri demi menyelamatkan pengaruh kesyirikan, maka Allah berikan kepada Ibrahim dengan dua zuriat kenabian, Yakub dan Ishaq. Ishaq dan Yakub. Ishaq anaknya, Yakub ialah cucunya. Kedua-duanya ini adalah Nabi. Dan Ibrahim AS dapat apa? Lepas dia meninggalkan kelompok ini, dia mendapat kenabian, kerasulan, dia mendapat zuriat kenabian, kerasulan, dia mendapat segala hikmah, dan dia mendapat segala kemuliaan dunia dan akhirat. Wa kullan ja'alna nabiyya, semuanya ini kami jadikan nabi. Baik Yakub, baik Ishaq, baik Yakub, baik Ibrahim sebelum ini. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami kurniakan kepada semua nabi-nabi ini daripada keturunan Ibrahim ini daripada rahmat kami. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan mereka semua ini lisana sidqin aliyah, orang yang bertutur benar, yang mulia lagi tinggi. Apa maksud bertutur benar yang mulia? Maknanya benda benar yang paling mulia bila kita bercakap tentang kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Bercakap tentang Allah yang esa, Allah yang berkuasa, ini lidah kebenaran paling tinggi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh manusia kepada Allah dalam keadaan dia melakukan amal soleh dan dia menjadi orang yang tunduk dan beragama kepada Allah. Lisana sidqin aliyah, lidah yang benar yang tertinggi. Bila lidah ini, kebenaran ini bercakap tentang ketuhanan. Kata kita kadang-kadang nak cakap tentang hak kita yang benar. Saya ni orang jujur, saya ni orang tak pernah menipu, saya ni kalau diberi amanah insya-Allah saya buat. Itu kita nak angkat kita. Tak banyak faedahnya. Tapi lidah yang benar ini gunakan untuk menyebarkan agama. Nabi SAW dengan lidah baginda yang benar, sehingga digelar sebagai Al-Amin. Apa yang Rasulullah gunakan? Gunakan untuk ajak manusia menyembah Allah. Kita kadang-kadang lidah yang benar ini digunakan untuk promosi produk kita je. Oh, ustaz tu tak menipu, haji tu tak menipu. Okey, jual produk. Saya bukan kata haram. Saya nak cerita, kita kalau lidah kita ni betul cakap, sehingga orang muliakan kita, orang percaya kita, followers percaya kita, pertama gunakan lidah yang benar ini untuk mengangkat, menyebarkan kebenaran agama Allah. Saya kalau cakap produk ni bagus, semua percaya. Beli belaka, follower saya 100,000, beli belaka, 200,000 beli. Sebab apa? Ini memang cerita produk ni baik, memang dia percaya. Kenapa saya tak gunakan perkataan benar untuk berkata, inilah yang Allah perintahkan, inilah yang Allah Rasul suruh, supaya semua orang yang dengar perkataan saya, oh, dia berkata sesuatu yang benar, maka kami akan ikut. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita dengan pengaruh. Kita ni ada pengaruh. Orang dengar cakap kita. Lalu kita gunakan pengaruh tu nak ajak manusia ke mana? Kalau sekadar gunakan pengaruh nak suruh kayakan kita, tak ke mana pun kita kaya tu. Kalau sekadar nak glamourkan kita, tak ke mana pun glamour tu. Tapi kalau kita nak supaya manusia ini terus mentaati perintah Allah, terus tunduk pada perintah Allah, kita telah menggunakannya pada kedudukan paling tinggi. Ini disebut lisanan sidqin, atau disebut sebagai lisana sidqin aliyah, lidah yang benar yang tertinggi. Jadi tuan-tuan tengoklah nilai balik. Kalau hari ni orang saya katakan orang percaya kat saya, orang saya pengaruh kita guna ke arah mana? Kalau ke arah mengajak manusia ini tunduk pada Allah, maka ini lidah benar yang diberkati. Maka apapun hal dunia dia nak, Allah cukupkan dia. Tak perlu diminta. Tak perlu digunakan lidah ini untuk memburu dunia sementara. Kerana benda itu murahan datang bawah tapak kaki kita. Tapi ajarlah manusia untuk tunduk kepada Allah. Bila kita berdiam menjadi asbab kepada tunduknya manusia pada Allah, asbab kepada seorang tadi menjadi hamba yang soleh, maka Allah memberkati kehidupan kita seluruhnya. Maka ini jadi jariah. Inilah para Nabi, mereka menggunakan lidah yang betul tadi untuk apa? Mengajak manusia pada agama. Bukan ajak manusia beli produk. Bukan kita kata salah. Kita nak sebut nilai paling tinggi. Tuan-tuan nak guna kat mana perkataan tadi?
Kalau anak-anak kita percaya pada lidah kita yang benar, ayah ni cakap tak pernah bohong, maka gunakan untuk kenalkan anak kita pada Tuhan. Kenalkan anak kita pada Nabi-Nabi. Pada Nabi SAW. Pada Islam. Pada kebaikan, kemuliaan. Supaya mereka akan kata, ayah saya pernah berkata. Dan dia tak akan dengar kata-kata yang lain lagi. Kerana ayah ini nanti bercakap benar tentang hal yang berkait dengan ketaatannya pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.